Salam sejahtera. Ada orang kata, ya Allah, apalah balasan yang besar sangat, kejam sangat Azmin terima ini, kata mereka. Mereka mengingatkan Azmin Ali pernah mengkhianati parti PKR sampai PKR bahkan Pakatan Harapan tumbang pada waktu Langkah Sheraton. Perbuatan itu bukan sekadar melemahkan Pakatan Harapan, tetapi juga membuatkan negara ini jadi huru-hara. Itulah apabila ramai orang berdoa bersama-sama menunjukkan satu perkara, akhirnya apa yang berlaku? Balasan terjadi. Ada yang kata balasan yang Azmin Ali terima hari ini cukup luar biasa, kejam, tapi mungkin boleh menyebabkan Azmin Ali terdidik dan menyesal dan mungkin berpatah balik ke jalan yang benar, kata netizen. Ini apabila tindakan Azmin Ali menyertai Parti Bersatu rupa-rupanya hanya menyebabkan dia masuk dalam jurang kehinaan apabila rakan separtinya sekarang, yaitu Parti Bersatu, yang mana yaitu Wan Saiful. Saudara-saudara sekalian, rakan parti Azmin Ali sendiri, yaitu Wan Saiful, mendakwa siasatan forensik mengesahkan video Azmin yang panas disandakan itu kononnya tulen. Inilah balasan yang betul-betul tidak pernah orang jangka akan diterima oleh Azmin Ali. Ada yang orang kata, syukurlah Azmin Ali dapat balasan sebelum balasan yang sebenar-benarnya, kata mereka. Pendedahan daripada Wan Saiful ini satu perkara yang tak pernah orang fikir. Bayangkanlah, PKR yang dikhianati pun tak pernah balas dendam. Nak belaskan, nak ungkitkah, tak pernah. Parti Pakatan Harapan, gabungan Pakatan Harapan pun tidak pernah bercakap tentang video panas Azmin. Tapi kenapa Parti Bersatu yang Azmin tolong jadi kerajaan sementara dulu, tiba-tiba pula ungkit video yang paling memalukan Azmin Ali ini. Itulah kata orang tadi, hukuman ini terlalu kejam untuk Azmin Ali. Apa pula pendapat Anda? Tapi sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan imun badan kita, supaya imun badan kita itulah yang bertindak menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini luar biasa, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Produk ini juga lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar kepada masalah kesehatan Anda. Saudara, yang menariknya hari ini ialah video panas Azmin Ali dikorek sekali lagi. Adakah ini adalah petunjuk bahwa noktah sebesar-besarnya sudah ada di hadapan Azmin dalam dunia politik? Cita-cita Azmin untuk menjadi presiden dalam satu-satu parti PKR tidak kesampaian. Parti Bersatu pun tidak kesampaian. Itulah, kalaulah Azmin Ali bertahan sekejap lagi dalam PKR, aku rasalah kan Azmin Ali ini ada harapan jadi Perdana Menteri, ada harapan jadi presiden parti PKR. Tapi tindakan beliau yang sudah tidak terlalu sabar, yang membelakangi rakyat parti, pengundinya di Ampang pada waktu itu, kini makan diri. Bagaimana pula pendapat Anda? Adakah hukuman yang ataupun balasan yang diterima oleh Azmin Ali ini
benar-benar setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan kerosakan kepada PKR dan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Tumbang pada waktu langkah Sheraton? Tinggalkan komen Anda, jumpa lagi. Saudara-saudara sekalian, siapa tidak kenal dengan Azmin Ali? Hari ini paling buruk dalam hidupnya mungkin. Apabila satu kabar yang betul-betul saya tak sangka boleh keluar daripada kepimpinan Bersatu yang kini dianggotai oleh Azmin sendiri. Sewaktu Azmin Ali bersama dengan PKR, isu video panas beliau sudah mula kedengaran. Dan walaupun Azmin Ali mengkhianati parti PKR yang kini menjadi kerajaan, kita tidak pernah dengar Pakatan Harapan, PKR, DAP atau sesiapapun dalam parti itu mengungkit kisah video panas Azmin Ali. Tapi hari ini kita dikejutkan apabila Wan Saiful, ahli parlimen Bersatu yang serumah, sebilik dengan Azmin Ali, tiba-tiba pula dedah bahwa siasatan forensik mengesahkan video Azmin Tulin. Aduh, ini betul-betul apa sudah jadi dengan parti Bersatu ini. Baru saja mereka dihina di dalam muktamar PAS, kini giliran pula mereka sesama sendiri bertikam antara satu dengan yang lain. Kemana arah tuju Bersatu selepas ini pun kita tak tahu. Saya sendiri pun sudah tidak boleh cakap lagi tentang parti Bersatu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Saiful Wanjan hari ini membangkitkan dakwaan salah laku membabitkan rakan partinya Azmin Ali dan Tun Faisal Ismail Aziz, termasuk ugutan fizikal serta perang cyber di alam maya. Inilah yang sedang berlaku. Ada orang kata, inilah parti yang paling huru-hara sekarang. Tak tahulah, sudahlah mereka lemah, tambah lemah lagi. Patutlah parti PAS senang-senang tak menghormati parti Bersatu, kata netizen. Patutlah parti PAS sudah sukar untuk mau bekerja sama lagi dengan Bersatu dan hilang kepercayaan terhadap Bersatu. Apa pendapat Anda? Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berfungsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita dididik, diajar, dikuatkan dan diseimbangkan oleh terapi imun ini, maka imun badan kita bertindak menghapuskan semua jenis penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban kepada masalah kesehatan dan doa Anda selama ini cepat dapatkannya. Saudara, Wan Saiful yang sebelum ini dipanggil berdepan lembaga disiplin parti, sesi yang kini ditangguhkan berhubung usahanya mengumpul akuan berkanun daripada Ketua Bahagian Bersatu hari ini berkata, dia akan mengemukakan laporan balas terhadap kedua-dua pemimpin berkenan. Kesimpulannya, saya ingin nyatakan bahawa saya akan menghantar laporan disiplin berhubung salah laku Azmin Ali dan Tun Faisal, katanya. Kedua, selepas mendengar semua penjelasan, saya berharap dan percaya bahawa semua pihak termasuk pimpinan tertinggi parti akan lebih memahami keadaan sebenar, katanya lagi. Menyasarkan Azmin dan Wan Saiful lebih awal mendedahkan hubungannya dengan Setiausaha Agung Bersatu itu kejap panas, kejap sejuk sejak tahun lalu dipercayai berkait. Perkembangan baharu siasatan terhadap skandal video 2019 yang mengaitkan bekas Menteri Kabinet itu. Selepas konvensyen Bersatu tahun lepas, saya terima maklumat bahawa yang mendakwa siasatan forensik ke atas video intim yang dikaitkan
dikatakan membabitkan Azmin Ali disandakan mengesahkan video itu adalah tulen. Perkara ini mengubah pendirian saya terhadap Azmin Ali. Saya nyatakan pandangan kepada beberapa orang bahwa selagi isu video Songsang ini tidak diselesaikan, Azmin tidak layak jadi pemimpin bersatu. Saya berpandangan kalau ia fitnah politik, iya, kita mesti pertahan dan lawan. Tetapi kalau ia isu moral yang menyimpang, maka ia tidak sesuai untuk parti bersatu, katanya lagi. Parti lain mungkin boleh terima, tetapi bukan bersatu, kata Wan Saiful sambil menambah, dia sebelum ini pernah menyokong Azmin untuk naik sebagai timbalan presiden parti. Malaysia kini sudah menghubungi Azmin untuk mendapatkan respon terhadap dakwaan yang dibuat oleh Wan Saiful. Azmin pada 2019 menafikan sekeras-kerasnya apa yang digambarkannya sebagai fitnah jahat terhadap dirinya oleh Haziq Abdullah Abdul Aziz, individu yang mengaku muncul dalam video terbabit. Dalam perkembangan sama, Wan Saiful turut menamakan Tun Faisal sebagai pemimpin parti yang melaporkannya kepada jawatan kuasa disiplin. Selain menuduh, beliau cuba memalitkan dirinya dengan tuduhan palsu berkaitan pengumpulan akuan berkanun itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita akan ulas satu perkara lagi yang paling luar biasa, yaitu berkait dengan strategi Anwar paling hebat di dunia. Ada orang kata Anwar Ibrahim ialah pemimpin bertaraf dunia. Ini apabila Presiden Amerika Syarikat sendiri mahu datang ke Malaysia. Bukan senang tahu seorang pemimpin besar dunia datang ke Malaysia. Lebih daripada itu, dilihat semua pemimpin-pemimpin besar di dunia turut mahu datang ke Malaysia untuk perhimpunan ASEAN. Daripada China, Rusia, negara-negara lain yang besar turut mahu datang ke Malaysia. Inilah yang membuatkan kepala ataupun pemikiran para pembangkang mula pusing, entah tak keruan. Hari ini saudara-saudara sekalian, ramai yang tanya apa rahsia Anwar Ibrahim sehingga digelar pemimpin berkelas dunia. Adakah benar strategi beliau antara paling hebat di dunia? Hari ini kita bongkar bagaimana Anwar membongkar langkah, mengatur langkah dari medan politik tempatan, ekonomi global hingga pentas antarabangsa. Ini yang namanya bahagian 1, seni menyatukan musuh. Strategi pertama dan paling hebat ialah kemampuan Anwar Ibrahim menyatukan musuh tradisi. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dulu musuh politik berdarah. Tapi apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, apa yang berlaku? Di tangan Anwar, mereka duduk semeja dalam kerajaan perpaduan. Dunia jarang lihat strategi ini berjaya. Biasanya musuh politik terus berpecah. Anwar buktikan musuh boleh jadi kawan, boleh jadi rakan, asalkan ada visi besar untuk negara. Bahagian kedua pula, ekonomi madani dan subsidi bersasar. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berfungsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat, bijaksana dan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita supaya jadi bijaksana dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan kita bertindak seperti dokter dan tentera dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini
Melalui nomor telepon saya yang tertera, produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda hari ini. Cepat dapatkannya sekarang. Saudara, strategi kedua, menjaga rakyat marhain sambil tarik pelabur asing. Ekonomi madani bukan sekadar slogan, tapi satu rangka kerja yang seimbangkan subsidi rakyat dengan disiplin fiskal. Contohnya, RON 95 kekal murah untuk rakyat, tapi subsidi dikawal supaya tidak bocor kepada golongan kaya. Dunia lihat ini sebagai strategi cerdik, reformasi tanpa gegaran besar yang boleh jatuhkan kerajaan. Bahagian 3, diplomasi dunia dan middle power. Strategi ketiga, membina Malaysia sebagai middle power. Anwar tidak tunduk sepenuhnya pada Barat, tidak juga hanyut dengan kuasa Timur. Beliau berani tegur Israel di Gaza. Dalam masa sama, masih diterima di Washington dan Beijing. Inilah strategi pemimpin dunia, mampu jadi jambatan antara kuasa besar tanpa menggadaikan prinsip. Bahagian keempat, krisis dan survival politik. Strategi keempat, ketahanan diri dan karisma. Daripada dipenjara, difitnah, hingga dibuang jawatan, Anwar tetap bangkit. Strategi ini dunia kagum. Seorang pemimpin tidak jatuh kerana ujian, tetapi makin kuat kerana ujian. Karisma beliau bukan sekadar retorik, tetapi kemampuan menyentuh hati rakyat dari kampung kecil hingga ke pentas antarabangsa. Inilah strategi Anwar yang digelar paling hebat di dunia. Menyatukan musuh, menjaga ekonomi marhain, membina diplomasi dunia dan bertahan dalam badai politik. Kita boleh setuju atau tidak, tapi satu perkara jelas. Strategi beliau bukan biasa-biasa. Ia strategi kelas dunia. Kalau Anda rasa strategi ini hebat, jangan lupa komen di bawah. Like, share, dan subscribe untuk lebih banyak ulasan politik dan ekonomi dunia dari channel ini. Jumpa lagi, bye-bye.